Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alimah Asyikin. Doa sebelum belajar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Hari tu kita dah belajar mengenai tajuk satu iaitu kemahiran saintifik. Okay, hari tu kita dah belajar mengenai memerhati. Okey, kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati. Okey, memerhati ni kita menggunakan apa? Apa adik buat? Kita memerhati menggunakan deria. Pada kerja tu. Okey, deria kita ada berapa? Siapa ingat deria kita ada berapa? 5. Deria kita ada 5. Okey, sebutkan deria tu. Apakah deria kita? Rasa. Rasa lagi? Tahu. Melihat. Bau lagi? Sentuhan. Sentuhan. Mendengar. Mendengar. Okey, 5 deria kita ada 5. Sentuhan, bau, rasa, mendengar dan juga melihat. Okey, lepas tu kita dah belajar mengenai mengelas. Isyad, jangan main. Okey, lepas tu kita dah belajar mengenai mengelas. Okey, mengelas ni kita kelaskan dari segi contoh dia bagi kalau tumbuh-tumbuhan kita boleh kelaskan dia dari segi tidak berbunga dan juga berbunga, ataupun jenis akar dia ataupun jenis daun pun boleh. Okey, lepas tu kita dah belajar mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor ni kita selalunya ukur berat badan, ukur tinggi, ukur panjang sesuatu objek. Okey. Ukur jarak masa, berapa minit, berapa saat. Itu mengukur dan juga menggunakan nombor. Okey, hari ini kita akan belajar yang baru iaitu membuat inference dan juga meramal. Okey, semua boleh tutup mic. Mualimah nak terangkan sedikit mengenai membuat inference dan juga meramal. Okey, semua tutup mic. Dah. Okey. Tutup je tak apa. Tak perlu bagi tahu. Tutup je. Tutup mic. Tutup mic. Tutup mic. Okey. Okey. Mualimah nak share dalam buku teks mengenai membuat inference. Okey, semua tengok skrin je. Okey, membuat inference. Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Jangan tutup mic. Sila tutup mic. Okey. Inference ni kita buat kesimpulan awal. Okey. Macam mana kita nak tahu kita nak buat kesimpulan tu? Okey, kita tengok gambar yang dekat sini. Okey, dekat sini, Langgi. Mengapakah pokok ini kelihatan hijau dan segar? Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Bagus, kamu telah membuat inference atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Okey, kesimpulan dia, pokok ini disiram dengan air setiap hari. Kesimpulan ni macam kita mengagak, kenapa pokok ni boleh jadi segar dan hijau? Mestilah dia disiram setiap hari, diberi baju yang secukupnya, mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Itu ialah
inference. Okay, kalau yang selebihnya pula, okay, kalau yang ini, situasi yang kedua, dia kata kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Betul lah, pokok ini juga kelihatan layu. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Agaknya pokok ini tak cukup air. Tanahnya juga nampak kering. Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Kita buat kesimpulan. Kita menganggap sahaja, okey? Kesimpulan. Okey, dia kata pokok ni layu sebab apa? Okey, punca dia tengok tanah kering. Tanah kering mestilah sebab tak cukup air. Lepas tu dia tengok daun tu ada bekas gigitan serangga. Jadi daun tu kena makan dengan serangga. Menyebabkan pokok itu layu dan kering. Okey. Ataupun inference yang lain kita boleh guna pakai. Contoh macam ni. Okey, tak apa. Kita tengok video dulu. Ada satu video mengenai membuat inference, okey? Kita tengok sama-sama. Mana share video ni. Jangan buka mic. Nanti tak dengar. Okay. Dave terjaga di pagi hari, melihat ke langit dan memerhatikan awan yang gelap. Dia terlihat lopak-lopak air di tanah. Dia dapat menghidu udara segar yang dingin. Dave berkata, nampaknya hujan baru sahaja berhenti. Adakah anda tahu bahawa Dave baru sahaja mengaplikasi salah satu daripada kemahiran proses sains yang penting? Apabila kita membuat inference, kita menyatakan kesimpulan awal untuk menerangkan suatu pemerhatian. Sebagai contoh, kita boleh membuat inference tentang objek yang terapung atau tenggelam di dalam air. Apabila kita melihat sebiji bola terapung di permukaan air, kita membuat inference bahawa ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Sebaliknya, jika objek tenggelam di dalam air, seperti sekeping duit shilling, kita membuat inference bahawa ketumpatan duit shilling tersebut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Kita juga boleh membuat inference tentang tabiat makan haiwan. Bagi haiwan herbivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan tumbuhan. Bagi haiwan carnivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan haiwan lain. Bagi haiwan omnivore, kita membuat inference bahawa ia makan kedua-dua tumbuhan dan haiwan lain. Kita boleh melihat bahawa kemahiran proses sains membuat inference adalah penting di sekolah dan dalam kehidupan harian. Okey, itu tadi mengenai membuat inference. Contoh tadi, bola tu terapung sebab bola tu kurang tumpat. Kalau dia tenggelam, dia lebih tumpat. Okey. Lepas tu tadi dia ada cerita pasal haiwan. Kalau haiwan omnivore, kenapa dia omnivore? Sebab dia makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Sebab kesimpulan inference ni dia lebih kurang macam alasan atau sebab. Okey, contoh macam jam Mu'alimah tak bergerak. Sebab apa? Kesimpulan dia, inference dia. Sebab apa? Sebab bateri habis ataupun jam dah rosak. Sebab tak bergerak kan? Antara dua tu. Sebab itu kita inference ni dia lebih kurang macam alasan. Sebab apa? Macam pokok tadi, sebab apa pokok tu hijau dan segar? Sebab dia disiram air setiap hari, dia beli baja. Inference ni dia lebih kurang macam alasan. Kenapa dia hijau? Kenapa dia segar? Macam itulah. Okay? Itu mengenai inference. Okay, seterusnya ialah mengenai meramal. Okay, beza inference dengan meramal ni, inference ni dia lebih kurang macam alasan. Okay, kenapa? Dia akan tanya
Macam mana awak tahu kenapa pokok ni boleh segar? Kenapa pokok ni hijau? Okay, kalau macam meramal, kita mengagak. Okay, contoh macam, okay, kita tengok dalam buku teks dulu apa maksud meramal. Okay, meramal ialah kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okay, ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Okay, apa akan jadi? Okay, dalam gambar ni, apa akan jadi kalau salah seorang pemain ni yang lelaki dan perempuan, okay, salah seorang perempuan ni dia tak gerakkan kaki, apa akan jadi? Tak bergerak. Tak bergerak. Ataupun dia akan jatuh. Betul tak? Sebab bila kaki tak bergerak, yang seorang sahaja bergerak, yang belakang tak bergerak, dia akan jatuh ataupun dia tak akan bergerak dan dia juga tidak akan menang. Jadi ramalan yang kita buat ni betul ke tak? Kalau dia tak bergerak maknanya betul lah dia akan jatuh. Okay? Okay, lepas tu kita tengok yang ni. Cuba perhatikan pula situasi di bawah. Okay, gambar kek ni. Okay, apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Okay, kalau awak tengok kat situ, mula-mula dia letak warna putih. Lepas tu dia letak warna krim merah. And then kuning, putih, merah, kuning. Jadi selepas kuning, awak rasa warna apa dia letak? Warna putih. Ni kita meramal, kita tangka. Sebab apa? Dia dah buat susun teratur macam tu kan? Itu dari segi, itu nama dia ramalan. Okay, contoh yang lain pula. Okay, ni dari segi cuaca. Meramal tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data atau pola. Okay. Contoh kalau awak tengok ni ada ribut petir, lepas tu angin kuat. Ramalkan keadaan yang akan berlaku berdasarkan gambar ini. Apakah bukti yang menyokong ramalan kamu? Okay, ramalkan apa yang akan berlaku selepas berdasarkan gambar ni. Awak rasa yang apa akan berlaku? Cuaca. Hujan. Hujan lebat, betul tak? Sebab ada ribut petir, angin kuat. Jadi hujan pun akan jadi lebat, akan turun hujan lebat. Awak rasa betul ke dia akan hujan? Sebab awak rasa dia akan hujan ke? Sebab awan gelap. Betul tu. Itu ialah bukti yang menyokong ramalan awak. Sebab apa awak kata dia akan hujan? Sebab awak tengok awan dia gelap. Lepas tu ada ribut petir, angin pun kuat. Itu bukti kan yang ramalan kita ni betul. Makanya akan ada hujan lebat. Okay, kita tengok situasi yang seterusnya. Mari perhatikan situasi di bawah. Okey. Yang kawan baju merah ni dia nak tendang bola masuk gol. Apakah ramalan kamu terhadap pergerakan bola itu? Okey. Kamu rasa bola tu akan terus? Ya? Gerak. Okey. Okey. Awak rasa pergerakan bola tu akan pergi ke mana? Adakah akan ke kiri, ke kanan atau terus masuk gol? Terus masuk gol. Terus masuk gol. Ramalan kita dia terus masuk gol. Sebab apa? Sebab dia kuat. Sebab dia tendang kuat. Nampak ke dia macam tendang kuat? Sebab yang kukuh, arah bola ni, arah tendangan dan arah bola ni menghala ke gelanggang gol. Jadi itulah alasan dia. Itu alasan inference. Ramalan dia akan gol. Itu beza dia, inference dan juga ramalan. Okey, kita tengok video. Okey, semua tutup mic. Boleh tunjuk video mengenai meramal. Okey, tadi mengenai membuat inference kan? Okey, kali ini meramal pula. Pada hari Isnin lepas, hujan turun pada sebelah petang. Hujan juga turun pada sebelah petang hari Selasa. Kemudian,
hujan turun lagi pada sebelah petang hari Rabu. Oleh itu, pada pagi hari Khamis, Michael meramalkan bahawa hujan juga akan turun pada sebelah petang. Meramal adalah salah satu daripada kemahiran proses sains. Ia adalah kemahiran membuat jangkaan tentang suatu kejadian berdasarkan pada pemerhatian, pengalaman lampau dan pola tertentu data yang boleh dipercayai. Ramalan mungkin betul atau salah. Ramalan Michael adalah betul. Sekitar pukul 3 pada petang hari Khamis, langit bertukar mendung dan hujan mula turun. Pada hari Jumaat, matahari memancar terik. Cuaca adalah baik. Michael meramalkan bahawa hujan tidak akan turun pada sebelah petang. Tetapi pada pukul 4 petang, berlaku kilat dan guruh. Kemudian, hujan turun dengan lebat. Ramalan Michael adalah salah. Okey, tadi tu mengenai meramal. Kita macam menjangka sesuatu akan terjadi sesuatu. Tadi dia kata hari Isnin, Selasa, Rabu hujan sebelah petang. Tiba hari Khamis tak hujan. So dia pun ingat hari Jumaat mestilah tak hujan sebab hari Khamis dah tak hujan. Tapi tiba-tiba hujan pula turun. Jadi ramalan dia salah. Kalau dia kata tiba-tiba hari Jumaat tak hujan dan tidak hujan dan ada cahaya matahari, maknanya ramalan dia betul. Ramalan ni kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. So tak apa. Okey. Kalau awak tengok buku teks dekat sini. Sekejap ya. Okey, kalau tengok dekat buku teks soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni dia mengenai meramal. Okey, Aisyah membuat gelang tangannya menggunakan manik berwarna. Ramalkan warna manik yang seterusnya. Okey, dia bagi letak hijau, kuning, biru. Okey, lepas biru dia letak balik hijau, kuning, biru. Selepas biru warna apa manik yang seterusnya? Manik Hijau. warna apa yang dia letak? Hijau. Boleh ke kalau dia letak kuning? Betul tak? Salah. Maknanya kalau kita ramalkan dia letak kuning, jawapan dia salah. Sebab apa? Selepas biru sepatutnya hijau. Itu ramalan yang betul. Okey, kalau tengok soalan nombor 5. Berikan inference kamu jika lampu suluh tidak menyala. Okey, berikan inference. Kenapa lampu suluh tidak menyala? Bateri. Tiada bateri. Selain daripada tu? Rosak. Apa yang rosak? Apa yang rosak? Masuk air. Masuk air. Mentol rosak. Tak ada bateri. Swiss rosak. Itu inference. Inference ni macam sebab, alasan. Okey? Itu ialah mengenai inference dan juga meramal. Okey, jelas tak? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada Mualimah ulang lagi sekali. Inference ni dia membuat kesimpulan ataupun alasan ataupun sebab kenapa terjadinya sesuatu. Okey, tiba-tiba awak main game, telefon awak mati, tak hidup. Sebab apa? Berikan inference kamu sebab apa Bateri. telefon kamu mati. Habis bateri. Habis bateri. Okey, itu nama dia inference. Okey. Kalau meramal, kalau meramal ni kita menjangkakan sesuatu. Okey, semalam kat rumah hujan tak? Tak. Hari ni hujan tak kat rumah? Hujan. Ingatkan hari ni tak hujan kan? Sebab semalam hujan. Sekali hari ni hujan. Okay, kalau esok kita tengok. Agak-agak hujan tak esok? Hujan. Kita tengok esok. Okay, sama ada hujan ataupun tak. Itu nama dia meramal. Contoh macam hari malam tak hujan. Tapi hari ni hujan. Esok hujan ke tak? Okay, kita tengok. Kalau awak
Ramalan awak mengatakan tak hujan. Kita tunggu esok. Kalau esok hujan, maknanya ramalan kita salah. Kalau tak hujan, maknanya ramalan kita betul. Nah, tu tak ada masalah. Okey? Jangan tiba-tiba WhatsApp Mu'alimah pula. Mu'alimah tak semalam kata tak hujan tapi hujan. Tak apa. Kita just meramal Tadi petang sahaja. saya hujan. Kita hanya meramal. Okey? Tak salah pun. Kalau betul, kalau salah tak apa. Kalau betul pun tak apa. Kita cuma meramal. Okey, jelas semua? Jelas. Okey, keluarkan buku aktiviti. Ada homework. Buku surat 6. Okay. 6, 7 dan 8. 6, 7 dan 8. 6, 7 dan 8. Okay, nanti dah siap. Ambil gambar, hantar dekat Mu'alimah. Okay. Muka surat contoh tu dia mengenai inference dan juga meramal. Baca soalan betul-betul. Berapa? 6. Okey, latihan. Muka surat 6, 7 Okay. dan 8. Itu saja. Okay. Okay. Kalau dah siap nanti, hantar dekat WhatsApp tau macam biasa. Okay. Jangan lupa. Okey, itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Tak ada. Mengenai inference dan meramal. Jelas? Okey, itu saja untuk hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bye. Bye. Okay, bye. Jangan lupa solat isyak, makan kalau belum makan. Saya dah makan. Okey. Kelas terusnya. Kenapa suka cakap dekat dengan mic? Bye. Bye.